Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terus bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 5 September 2023. Kita ke berita utama. Menteri Besar Kelantan Datuk Mohamad Nasruddin Daud mengemukakan saman ke atas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun, Galas dan Kota Lama berkait fitnah yang mengatakan beliau membawa fikrah takfiri. Mohamad Nasruddin berkata sebagai permulaan surat saman itu telah dihantar kepada peguam yang mewakili Adun Galas Muhammad Shahabuddin Hashim semalam. Sementara itu, selain Adun Galas, Adun Kota Lama Dr. Hafizah Mustaqim dan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Kelantan Dato' Ahmad Jazan Yaakob juga akan menerima surat yang sama. Utusan Malaysia sebelum ini melaporkan Muhammad Shahabuddin Hashim dan Dr. Hafizah menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Mohamad Nasruddin Daud yang melabelkan mereka sebagai melawan perjuangan Islam. Muhammad Shahabuddin berkata kenyataan menentang PAS sama seperti menentang perjuangan Islam adalah budaya takfiri yang boleh memecah belahkan rakyat dan masyarakat. Terdahulu, Mohamad Nasruddin melabelkan kemenangan gabungan BN dan PH di Galas serta Kota Lama sebagai melawan perjuangan Islam. Ucapan Adun Meranti itu kemudian tular sehingga menimbulkan perdebatan hangat dalam kalangan warganet di laman sosial. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan ASEAN perlu bersatu dalam mempertahankan rantau ini daripada tindakan memecah belah oleh kuasa besar. Menyampaikan ucapan pencerahan di hari pertama sesi awal sidang kemuncak ASEAN ke-43, beliau berkata kesemua negara terlibat juga perlu sentiasa memegang teguh konsep kesatuan ASEAN. Jelas beliau lagi, Blok ASEAN perlu mengukuhkan institusi kapasiti, memperkemas mekanisme dan memastikan pelaksanaan keputusan yang tepat pada masanya. Terdahulu melalui perkongsian di Facebook hari ini, beliau turut mengadakan perjumpaan dengan pemimpin gerakan dan pertubuhan Islam di Republik itu semalam. Menjelaskan pertemuan itu cukup bermakna. Tambah beliau, diskusi ini juga diharap dapat memperkukuh kerjasama erat antara Malaysia dan Indonesia selain terus memelihara persaudaraan antara gerakan dan pertubuhan Islam dari kedua-dua negara. Sementara itu, Perdana Menteri yang tiba di Jakarta bersama isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail semalam akan mengetahui delegasi Malaysia ke sidang kemuncak itu yang bermula dari 5 hingga 7 September ini. DAP menggesa supaya Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun memberi penjelasan terbuka berhubung keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang melepas tanpa membebaskan DNEA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 tuduhan rasuah, pecah amanah dan pengubahan wang haram dihadapinya semalam. Kontrak Idrus sebagai Peguam Negara tamat hari ini dan bakal diganti Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tahriruddin Muhammad Saleh yang pelantikannya bakal berkuat kuasa esok. Setiausaha Agung DAP Anthony Loke Siuk Fok berkata beliau mahu rakyat mengetahui faktor yang mendorong keputusan pelepasan Presiden UMNO itu. Beliau berkata pihaknya sedar permohonan dibuat pihak pendakwaan untuk menamatkan prosiding sementara membuat siasatan lebih terperinci adalah budi bicara Peguam Negara dan diputuskan oleh mahkamah. Sementara itu, Setiausaha Agung Parti Amanah Negara Amanah hari ini turut menegaskan penjelasan terperinci oleh Idrus atau Jabatan Peguam Negara mengenai hujah atau alasan kepada keputusan tersebut perlu dibuat. Polis Negeri Johor memaklumkan menerima 28 laporan termasuk 4 kes berkaitan isu agama, raja dan kaum 3R sejak hari pertama berkempen pada pilihan raya kecil PRK di Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram hingga hari ini.
Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman Mahmat berkata kebanyakan laporan yang diterima berkaitan perbuatan merosakkan bahan kempen seperti bendera parti, kain rentang dan poster. Dua kes 3R itu berkaitan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi mempertikaikan kuasa Lembaga Pengampunan dalam ceramah di Simpang Jeram minggu lalu dan kenyataan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mengeluarkan fatwa haram menyokong calon Pakatan Harapan PH Suhaizan Kayat. Dalam pada itu, beliau memaklumkan proses pengundian awal bagi PRK Parlimen Pulai di dua pusat pengundian di Balai Polis Kempas dan Markas PPM Wilayah 2 berjalan lancar. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang ketika mencari kayu di Jalan Lapangan Terbang Tanjung Manis, Sarawak semalam ditemukan meninggal dunia kira-kira 1 kilometer dari jalan utama mangsa dilaporkan hilang pagi tadi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Tanjung Manis, Lieutenant P.A. Mat Azan Sadi berkata ketika ditemukan mayat lelaki berusia 55 tahun itu masih dalam keadaan sempurna. Ujarnya operasi yang bermula semalam disertai seramai 9 orang anggota Angkatan Pertahanan Awam APN Tanjung Manis dan dibantu pasukan bomba, polis dan penduduk kampung. Kehilangan mangsa disedari penduduk selepas motosikalnya ditemui hampiran hutan berkenaan dan mangsa dipercayai pergi ke hutan seorang diri dengan membawa beg berwarna merah. Mayat mangsa kemudiannya diserahkan kepada pihak polis bagi tindakan selanjutnya. 2 rakan yang menaiki sebuah kenderaan terjunam ke bawah jabatan setinggi 4 meter di Jalan Sanggan Mendamit akibat hilang kawalan semalam. Ketua Polis Daerah Limbang, Superintendent Parun Not berkata kejadian berlaku pada jam 4.45 petang itu dipandu oleh seorang lelaki warga tempatan manakala rakannya merupakan warga negara Brunei. Ujarnya pemandu itu disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian manakala penumpang kenderaan mengalami cedera parah dan dibawa oleh pihak ambulan ke Hospital Limbang untuk rawatan lanjut. Tambahnya lagi, siasatan turut mendapati kenderaan yang terlibat dalam kemalangan merupakan kenderaan pendaftaran negara Brunei. Kedua mereka dipercayai dari kampung Stai Mendamit selepas melawat keluarga dan dalam perjalanan balik ke arah Bandar Limbang. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan JPJ 1987. Beralih ke berita luar negara, video seorang pengemis di Kota Bogor, Jawa Barat yang ditahan sambil membawa wang sebanyak RM17,106 tular di media sosial. Jabatan Sosial Kota Bogor memaklumkan pengemis lelaki itu sering meminta sedekah daripada masyarakat di beberapa lokasi di Bogor dan sering mengganggu mereka. Ketika ditahan oleh pegawai jabatan, pengemis yang merupakan individu kurang kelainan itu didapati membawa sejumlah duit tunai dalam pakaiannya yang berjumlah RM17,106. Pengemis dikenali sebagai Eric itu mengakui wang tersebut merupakan hasil dia meminta sedekah setiap hari. Siasatan Jabatan Sosial juga mendapati lelaki itu tinggal di rumah teres 2 tingkat bersama adiknya selepas ibu bapa mereka meninggal dunia. Mereka juga mempunyai seorang abang namun tidak tinggal bersama mereka kerana sudah berkahwin. Larry Hall yang merupakan bekas kontraktor Kerajaan Amerika Syarikat AS membina sebuah tempat perlindungan bawah tanah atau bunker dikenali sebagai survival condo.
Bangka mewah yang terletak di Kansas itu dikatakan membantu penduduk menjalani kehidupan dengan selesa ketika pelbagai ancaman berpotensi memusnahkan dunia berlaku. Malah bangka tersebut dikatakan kalis terhadap serangan nuklear secara langsung dan konkrit bertertulang itu mampu menahan kelajuan angin sehingga 804.6 km sejam. Di sebalik pintu keluli seberat 8 tan itu terdapat rumah bawah tanah setinggi 15 tingkat dilengkapi dengan pelbagai fasiliti mewah yang mampu menempatkan seramai 75 penghuni dan boleh bertahan hidup di dalamnya untuk tempoh 5 tahun. Pada asalnya, bangka tersebut merupakan sebuah silo pelancar peluru berpandu lama kerajaan AS ketika Perang Dingin dan dibina pada awal tahun 60-an dengan kos 69.9 juta ringgit. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita Ekonomi Negara, Kementerian Pertanian Keterjaminan Makanan KPKM yakin bekalan beras tempatan dalam pasaran akan pulih dalam tempoh sebulan menerusi program khas beras putih tempatan BPT yang dijalankan. Menterinya Datuk Seri Mohamad Sabu berkata pihaknya telah mengambil beberapa langkah intervensi termasuk meminta pengilang meningkatkan 20% kuota pengeluaran sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek. Katanya KPKM akan turut mengadakan sesi libat urus dengan pemegang taruh dalam industri padi dan beras negara Khamis ini. Dalam pada itu, kementeriannya maklum dengan kegiatan sindiket yang menukar bungkusan beras tempatan menjadi bungkusan beras import untuk mendapatkan keuntungan mudah. Beliau menegaskan bekalan beras tempatan mencukupi dengan peniaga masih mengekalkan harga kawalan iaitu RM2.60 sekilogram. Tambahnya, antara langkah diambil kementeriannya untuk meningkatkan bekalan beras termasuk mengusahakan tanaman pada skala besar seperti yang sedang dilakukan menerusi projek Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB Mini Sekincan. Pelancaran Air-Asia Cambodia yang dijangka memulakan operasinya di negara itu pada November ini akan membantu pengukuhan prestasi kewangan serta jenama Capital A berhad sebagai syarikat penerbangan serantau. Penganalisis TA Securities Tan Kam Meng berkata Capital A akan memiliki kepentingan utama dalam Air-Asia Cambodia yang buat permulaan akan menerbangkan 2 pesawat. Mengulas lanjut mengenai prestasi perniagaan Capital A di masa hadapan, Kam Meng berkata pengambil alihan kepentingan minoriti di Air-Asia Filipina telah menambah 2.4 bilion ringgit kepada kerugian yang disimpan kumpulan tetapi kesannya dikurangkan oleh keuntungan 1.4 bilion ringgit dari penyatuan operasi Air-Asia Thailand. Sementara itu, penganalisis kenanga research Raymond Cho Ping Kon pula berkata sasaran Capital A untuk menerbangkan 215 pesawatnya menjelang akhir 2023 dijangka dapat dilaksanakan bagi memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Kita ke berita sukan. Skuad bawah 23 tahun B23 negara dituntut untuk memastikan tidak tersasar lagi selepas 2 kejohanan sebelum ini berakhir dengan kekecewaan dan gagal mencapai sasaran ditetapkan. Aksi pusingan kelayakan Piala Asia B23 dan penampilan di Chonburi, Thailand dianggap sebagai peluang terakhir untuk mereka menembus kehampaan di Sukan C Kemboja dan di Piala AFF B23. Perkara itu diakui sendiri oleh penjaga gol skuad B23 tahun kebangsaan Sheikh Izham Nazril yang menganggap aksi pusingan kelayakan itu sebagai penentuan terakhir buat dia dan rakan-rakan sepasukan
selepas gagal menyelah di dua kejohanan sebelum ini. Untuk rekod, Malaysia diundi dalam kumpulan H bersama-sama Bangladesh, Filipina dan tuan rumah Thailand dengan juara kumpulan akan layak ke Piala Asia AFC B23 2024 di Qatar. Liverpool ditawarkan bayaran luar biasa $215 juta bersamaan 1.26 bilion untuk Mohamed Salah. Wakil Kerab Arab Saudi Al-Ittihad terbang ke London semalam bagi melancarkan usaha takhir untuk mendapatkan bintang Mesir itu sebelum jendela perpindahan mereka ditutup pada Khamis ini. Ia susulan tawaran sebelum ini £170 juta bersamaan $999 juta gagal melembutkan hati pengurusan Liverpool dan jurulatihnya Jurgen Klopp. Menurut laporan media, Salah ditawarkan gaji £2.45 juta yang bernilai 14.4 juta ringgit seminggu untuk meninggalkan Anfield dengan insentif tambahan. Penyerang berusia 31 tahun itu turut ditawarkan dengan peratusan besar jualan jersey, bonus kemenangan £55,000 berjumlah RM323,000 serta peranan sebagai duta untuk sekurang-kurangnya 3 syarikat utama Arab Saudi sepanjang tempoh kontraknya. Untuk rekod, Salah telah membuat 309 penampilan bersama The Reds sejak menyertai mereka pada tahun 2017. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 6 September 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.